Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustaz Loman. Saya akan menerangkan secara ringkas mengenai ekonomi gelap. Saban hari, aktiviti ekonomi gelap ini semakin berluasa sekiranya tiada pihak yang bertanggungjawab mengambil tindakan. Berdasarkan video daripada sumber harian Metro, ia merupakan salah satu contoh aktiviti ekonomi gelap iaitu sindiket penyeludupan rokok. Mereka yang terjebak dengan rokok berjinak-jinak seawal usia remaja di sekolah menengah. Maka dengan adanya rokok seruduk yang murah, mereka beranggapan ianya hanya melepaskan gian daripada perlu membazir duit dengan membeli rokok yang sah tetapi mahal. Apabila mereka meningkat dewasa, pastinya sudah menjadi kebiasaan mereka mengamalkan rokok seruduk tersebut. Sikap segelintir perokok pula mengambil mudah tanpa mengindahkan kesan yang akan dihadapi walaupun ianya memudaratkan diri mereka dan juga merupakan satu kesalahan undang-undang. Oleh itu, sebagai masyarakat, kita haruslah membantah sekeras-kerasnya aktiviti penyeludupan secara haram ini kerana ia akan menjejaskan ekonomi negara. Mari kita saksikan penghujahan mengenai ekonomi gelap dalam rancangan Temu Bual Bicara Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh penonton yang berada di rumah. Bersama saya Siti Nur Aisyah binti Ismail dalam rancangan Bual Bicara Malaysia yang sentiasa mengupas isu-isu semasa yang sering menjadi buah mulut masyarakat. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah mengenai isu yang sedang hangat diperkatakan pada masa kini iaitu ekonomi gelap. Oleh itu, untuk mendapatkan maklumat dengan lebih terperinci, kami telah menjemput 3 orang ahli panel jemputan iaitu Guru Disiplin dari SMK Bandar Tasik Puteri, Puan Nur Shazlin. Apa khabar Puan? YB Datuk Seri Nurul Fareha, Menteri Ekonomi Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Dan juga Ketua Polis Negara IPD Bukit Aman IGP Puteri Nur Shazwin. Harap semuanya sihat ya dan berada di rumah di musim pandemik ni. Alhamdulillah sihat. Sihat, duduk rumah je. Alhamdulillah. Baiklah, pastinya pada hari ini mereka akan melontarkan idea bagi menyebarkan pengetahuan-pengetahuan yang saya yakin tidak ramai mengetahuinya. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan kerata video dari sumber harian Metro berkenaan aktiviti ekonomi gelap. Bang. Hello. Senang dapat lah, murah. Banyak juga saya sempang dekat kedai-kedai. Mudah dapat. Banyak kedai acik kadang malam tepi jalan tu buka je kemah meja, buka table je. Tak tahu tapi macam mana. Ni rokok murah dengan ekonomi sekarang ni kan. Ni je lah mampu bang. Senang dapat mana-mana ada. Kat sempang mana, kat taman perumahan malam-malam ke. Dah biasa dah sebab daripada universiti yang ni je rokok-rokok yang mampu. So dah terbiasa. So teruskan je lah dengan rokok ni. Lagipun murah kan. Bila heavy smoker pun bila kita heavy smoker, rokok macam ni je option yang terbaik. Sebab nak jimat dengan cost of living lagi. Takkan kita nak membazir, nak bayar RM20 setiap hari kan. Jimat duit senang dapat dan tidak peduli jika kerajaan rugi. Begitulah persepsi segelintir masyarakat Malaysia yang tidak mengindahkan dengan aktiviti ekonomi gelap itu sendiri. Saya ingin bertanya kepada Datuk Seri. Bolehkah Datuk Seri jelaskan dengan lebih terperinci apakah maksud ekonomi gelap itu? Okey, ekonomi gelap, pasaran gelap, ekonomi bawah tanah ataupun ekonomi bayangan adalah rahsia pasar atau rangkaian urus niaga yang mempunyai beberapa aspek pelanggaran undang-undang atau dicirikan oleh beberapa bentuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan sekumpulan peraturan institusi. Pihak yang terlibat dalam pengeluaran atau pengedaran barang dan perkhidmatan terlarang adalah anggota ekonomi haram. Contohnya termasuklah perdagangan dadah, perseludupan, pelacuran, urus niaga mata wang haram dan perdagangan manusia. Berdasarkan apa yang saya lihat daripada video tersebut, pada masa kini, aktiviti perseludupan rokok adalah tunjang utama punca permasalahan di negara kita. Okey, perdagangan rokok tidak sah ditarifkan sebagai pengeluaran, import, pembelian, jualan atau pemilikan hasil tembakau yang gagal mematuhi perundangan. Aktiviti perdagangan rokok tidak sah terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama, rokok yang diseludup.
dari dua negara tanpa duty mesti berbayar. Okey, yang kedua, rokok yang dihilangkan tanpa pengesahan pemilik yang sah bertujuan untuk menipu pengguna. Dan yang terakhir, jenama yang dihilangkan secara sah di sebuah negara, tetapi diseludup dan dijual kepada yang lain tanpa duty berbayar. Banyak aktiviti-aktiviti yang baru saya ketahui sebenarnya yang berkaitan dengan ekonomi gelap ni. Salah satunya adalah penyeludupan rokok seperti yang dipaparkan video sebentar tadi. Pada pendapat cikgu, apakah sebenarnya objektif yang perlu dicapai dalam permasalahan ini? Okey, bagi saya pendapat daripada objektif tadi, video tadi, pengenalan aktiviti boleh menjatuhkan ekonomi negara seperti penyeludupan rokok. Dan yang kedua, membanteras segala bentuk penyeludupan dan penyelewengan dengan cekap dan berkesan bagi memastikan segala undang-undang dan peraturan dipatuhi. Yang ketiga, memulihkan ekonomi negara daripada ancaman anasir luar. Dan yang keempat, mengelakkan kejatuhan mata wang Malaysia. Dan yang kelima, menyedarkan rakyat Malaysia dengan membanteras aktiviti penyeludupan barang. Saya amat tertarik dengan objektif yang dikemukakan oleh cikgu iaitu membanteras segala bentuk penyeludupan dan penyelewengan. Sepanjang kerjaya inspektor sebagai polis dalam membanteras jenayah, bolehkah inspektor memberi pendapat bagaimana berlakunya penyeludupan di dalam Malaysia ini? Okey, bagi pendapat saya, bagaimana boleh berlakunya penyeludupan dengan mudah dalam Malaysia ini kerana yang pertama, sepadan Malaysia yang dipenuhi dengan hutan tebal yang menyebabkan askar-askar sukar menjaga sempadan. Tambahan pula, pagar yang berada di kawasan sempadan juga kebanyakannya sudah rosak dan berkarat. Sebagai contoh yang saya boleh berikan, antara sepadan Malaysia dan Thailand yang dipenuhi dengan hutan bakau yang menjadi cabaran untuk askar-askar mengekang penyeludupan. Pendapat yang kedua yang saya boleh berikan ialah jarak sepadan yang dekat di antara negara Malaysia dan negara jiran. Apabila mempunyai jarak sepadan yang dekat, akan muncullah terdapat bot-bot penambang yang dikenali sebagai pangkalan haram. Hal ini akan memudahkan lagi aktiviti penyeludupan kerana tidak memerlukan kos yang tinggi. Sebagai contoh, antara jarak di antara Golok Kelantan dengan negara Thailand hanya sejauh 95 km sahaja. Saya berpendapat sama dengan inspektor. Saya berpandangan bahawa pendapat yang diberikan inspektor mesti telah menjejaskan ekonomi negara kita. Bolehkah Datuk Seri mengongsikan faktor atau implikasi daripada kejadian tersebut? Okey, kebanyakan warga negara lebih gemar untuk membeli rokok secara berseludup. Faktor ini terjadi adalah disebabkan oleh kemiskinan dan kesempitan hidup. Alasan yang dikemukakan oleh mereka adalah rokok seluduk lebih jimat berbanding dengan rokok yang sah. Ini kerana harga rokok yang sah 4 kali ganda berbanding dengan rokok seluduk hanya RM4 sekotak. Rokok haram ini dijual pada harga lebih murah berbanding dengan rokok yang sah di pasaran. Jadi, apabila rokok haram ini tidak dikawal, ianya mudah diperoleh oleh pengguna. Mereka mendapatkan rokok seluduk daripada kedai runcit, pasar malam, kelab malam, restoran dan juga pengguna yang menjalankan perniagaan secara bergerak dengan menghantar bekalan kepada pelanggan di rumah ataupun di tempat kerja. Faktor ini terjadi disebabkan oleh permintaan yang sangat tinggi terhadap rokok. Berdasarkan daripada masalah tersebut, ini akan mengakibatkan negara mengalami kerugian yang amat besar, terutamanya pada percukaian. Hal ini terbukti bahawa pada tahun 2018 dan 2019, Malaysia telah mengalami kerugian sebanyak 5 hingga 6 bilion. Jumlah tersebut bukan sedikit yang boleh dibiarkan kerana ia akan mengancam ekonomi negara di mana pemasaran negara akan menjadi perlahan. Jelaslah bahawa ekonomi gelap ni sememangnya boleh mengancam ekonomi negara dan ianya juga sangat berkait rapat dengan objektif yang disampaikan oleh Cikgu Shazlin tadi. Inspektor, apa cadangan inspektor dalam mengatasi permasalahan ini? Okey, untuk mengatasi masalah ini, cadangan pertama yang saya akan berikan ialah kita mestilah memilih pegawai yang mempunyai nilai integriti yang tinggi supaya tidak berlakunya gejala rasuah dalam isu penyeludupan ini. Yang kedua, mestilah mengenakan hukuman yang keras untuk penyeludup untuk memberi amaran kepada penyeludup yang lain bahawa negara Malaysia ini tidak memandang rendah tentang isu ini. Yang ketiga, mestilah mengawal sepadan di semua pintu masuk termasuklah udara, laut dan darat dengan lebih ketat termasuklah laluan tikus.
Saya amat bersetuju dengan cadangan yang dikemukakan oleh inspektor kerana ianya amat selari dengan permasalahan di negara kita ini. Sebagai seorang guru disiplin, apakah pandangan cikgu mengenai kesan tanggungjawab pelajar terhadap penyeludupan rokok ini? Okey, pada pendapat saya, pada era zaman kini, kita boleh lihat ramai pelajar yang terjebak dengan aktiviti merokok di awal sekolah menengah. Okey, kebanyakannya pembeli rokok terdiri daripada golongan remaja, terutamanya umur dalam lingkungan 15 hingga 18 tahun dan kelompok B40. Antara pengaruh yang terlibat semestinya adalah daripada rakan sebaya atau ahli keluarga kita sendiri. Ekoran dari hal tersebut, tanggungjawab sebagai seorang pelajar perlulah mengambil tahu akan keburukan merokok. Sebagai contoh, di sekolah saya setiap tahun sebanyak 2 kali akan mengadakan kempen jauhi rokok. Hal ini secara tidak langsung membantu penambahan ilmu pengetahuan kepada semua pelajar. Secara konklusinya, tanggungjawab pelajar terhadap permasalahan ini memainkan peranan penting kerana golongan mereka inilah merupakan pemacu masa hadapan. Jika mereka tidak dididikkan oleh ibu bapa dan guru, maka mereka mudah terikut-ikut dengan budaya yang diperlihatkan oleh mereka. Benar cikgu, sebagai ibu bapa dan guru, mereka berperanan dalam mendidik remaja agar menjadi model insan yang berguna. Akhir sekali, apakah kesimpulan yang boleh inspektor simpulkan berdasarkan isu permasalahan kita pada hari ini? Kesimpulan yang saya akan berikan sepanjang tempoh saya menjadi Ketua Polis Negara bahawa penyeludupan di negara ini memanglah semakin berleluasa. Maka pihak kerajaan dan orang ramai haruslah bekerjasama dalam berganding bahu untuk membanteras kegiatan penyeludupan ini kerana ia akan memberikan kesan buruk kepada sistem perdagangan dan ekonomi negara. Para penyelundup juga harus dikenakan hukuman yang berat. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini sangat sesuai digunakan untuk memupuk sikap benci akan barangan seludup. Masyarakat perlu membantu pihak berkuasa untuk mementeras masalah ini sekaligus menjadikan negara Malaysia ini adalah negara aman dan berdaulat. Baiklah tuan dan puan sekalian, nampaknya kita sudah berada di penghujung rancangan. Apa yang ingin saya nyatakan di sini bahawa pengajaran yang kita dapati dalam isu ini sebagai masyarakat, kita haruslah membanteras sekeras-kerasnya aktiviti penyeludupan secara haram ini kerana ia akan menjejaskan ekonomi negara. Penularan aktiviti ekonomi gelap turut menjejaskan peluang warga tempatan khususnya belia dan peniaga kecil untuk mencari rezeki secara sah dan bebas. Masyarakat akan hidup di dalam suasana yang tidak aman dan juga tenteram kerana terdedah kepada ugutan keselamatan disebabkan sindiket jenayah yang didalamai kumpulan kongsi gelap serta amalan rasuah yang terus membara. Oleh itu, pastinya tanggungjawab besar ini wajar dipikul oleh pihak yang bertanggungjawab agar penguatkuasaan undang-undang diambil secara tegas dan berani. Di samping itu, penglibatan NGO dan masyarakat amatlah perlu untuk membantu kerajaan mewujudkan persekitaran kehidupan yang kondusif dan selamat kepada semua. Semoga rancangan kita pada hari ini membantu dalam menyampaikan maklumat dan menerangkan pertanyaan di hati anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.